Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lorhanis Akila binti Norizam. Nombor metrik KTD 23060332 dari Diploma Tahfiz wal Qiraat semester 2, 3 tahun. Hari ini saya akan membentangkan 4 bab. Yang pertama Al-Basmalah, yang kedua Quran, yang ketiga Idgham Kabir, dan yang keempat Hak Kinayah. Bab yang pertama adalah Al-Basmalah. Matanya adalah Basmalah baina surrataini bisunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula. Dalam matan tersebut menyatakan 4 imam. Yang pertama Qalun, Al-Kisai, Asim dan Ibnu Katsir. Keempat-empat imam tersebut membaca dengan Al-Basmalah di antara 2 surah, kecuali surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Matan yang kedua adalah Wawasluka baina surrataini fasaha. Dalam matan tersebut menyatakan Imam Hamzah membaca wasal di antara 2 surah tanpa Al-Basmalah, seperti contoh wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas. Matan yang ketiga adalah Wasl waskutan kullu zalayahu hasala. Matan ini mempunyai 3 imam, iaitu Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru. Ketiga-tiga imam tersebut membaca dengan 3 wajah. Yang pertama adalah Al-Basmalah kecuali antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah, seperti contoh wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Sadaqallahul azim. Yang kedua adalah wasal tanpa basmalah, seperti contoh wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Dan yang ketiga saktah tanpa al-basmalah, seperti contoh wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas. Matan yang seterusnya adalah wala nasaqalla hubba wajhun dzakartuhu wa fiha khilafun jiluhu wadihun tula. Matan ini menyatakan bahawa ketiga-tiga cara bacaan yang dibaca oleh Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, tidak terdapat nas yang sahih yang menyatakan sedemikian. Yang wajar bacaan tersebut hanyalah khilaf di antara ahli ada' yang meriwayatkan bacaan dari qura' berkenaan dan digalakkan oleh syekh mereka. Matan yang seterusnya adalah wasaktuhumul mukhtar duna tanafusin wa ba'duhum fil arba'i zuhri basmalah. Matan ini diceritakan tentang saktah. Saktah adalah berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru, dan didahulukan 3 imam, iaitu Imam Warsh, Ibnu Amir dan Abu Amr, sebagai peringatan bahawa bacaan tersebut hendaklah berada di akhir surah. Terdapat wajah bacaan di kalangan ahli ada' yang meriwayatkan bacaan dari mereka membaca dengan Al-Basmalah pada akhir surah berikut. Yang pertama, akhir surah Al-Muddathir dengan awal surah Al-Qiyamah. Yang kedua, akhir surah Al-Infitar dengan surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, akhir surah Al-Fajr dengan awal surah Al-Balad. Yang keempat, akhir surah Al-Asr dan dengan awal surah Al-Humazah. Bab yang kedua adalah bab surah Al-Quran. Matan yang terdapat dalam bab ini, yang pertama adalah wa maliki yaumiddin rawihi Nasir. Dalam matan ini menyatakan bahawa Imam Asim dan Al-Kisai membaca pada kalimah maliki yaum dengan huruf alif selepas huruf mim, iaitu dipanjangkan, seperti contoh maliki yaumiddin. Seterusnya wa inda sirati wa sirati kumbul bihaitsu ata. Selain daripada beliau berdua membaca tanpa huruf alif, seperti contoh maliki yaumiddin, mim tak dipanjangkan. Seterusnya wasada zayan ashimmaha lada khalafin washmim bi khaladin la awwala. Imam Kumbul membaca pada kalimah as-sirata dan sirata bertukar menjadi sin pada semua tempat dalam Al-Quran, sama ada mempunyai alif lam ataupun tidak. Imam Khalaf membaca dengan ismam di huruf sad tukar menjadi huruf zai, seperti contoh huruf asalnya sirata, dia dah bertukar menjadi az-zirata. Seterusnya Imam Khalid
pula membaca dengan ishmam juga seperti Imam Khalaf. Imam Khalid membaca huruf sad pada tempat yang pertama sahaja seperti Az-Zirata dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah sahaja. Selain daripada kalimat tersebut, beliau membaca dengan huruf sad. Matan yang seterusnya, alaihim ilaihim hamzatun waladaihim jami'an lubammilha wa waqafan wa mausila. Matan ini menyatakan bahawa Imam Hamzah membaca dengan dhammah, iaitu baris hadapan huruf ha pada 3 kalimah berikut di semua tempat Al-Quran, sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Perkataan tersebut adalah alaihim bertukar menjadi alaihum, ilaihim bertukar menjadi ilaihum, ladaihim bertukar menjadi ladaihum. Matan yang seterusnya adalah wasal dhamma mim yam'i qabla muharrik darikan wa qalin li takhiri jala wa min qabli hamzin qat'i silha liwashim wa askanaha bakun ba'du litakmula. Mata ini menyebutkan bahawa Ibn Kathir membaca dengan silah, iaitu menyambung huruf mim dengan huruf waw, seperti contoh alaihimu. Bagi Imam Qalun pula mempunyai dua keadaan. Yang pertama, mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik. Yang kedua, mim jamak bertemu dengan hamzah qata'. Bagi mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik mempunyai dua wajah, iaitu yang pertama akan menjadi sukun seperti alaihim, ataupun silah dua harakat seperti alaihimu. Bagi mim jamak bertemu hamzah qata' pula mempunyai tiga wajah. Yang pertama, silah dua harakat seperti hurrimat alaikumu ummahatukum. Yang kedua, sukun hurrimat alaikum ummahatukum. Wajah yang ketiga adalah silah 4 harakat, iaitu hurrimat alaikum ummahatukum. Seterusnya Imam Warsh. Imam Warsh juga mempunyai dua keadaan. Yang pertama, mim jamak bertemu dengan hamzah qata', dan yang kedua, mim jamak bertemu dengan huruf mutaharrik. Bagi mim jamak bertemu dengan hamzah qata' mempunyai satu wajah, iaitu silah 6 harakat. Bagi mim jamak bertemu huruf mutaharrik, iaitu wajahnya adalah sukun. Matan seterusnya adalah wa min duni waslin dhammuha qabla sakin likulli. Matan ini menyatakan bahawa apabila huruf mim jamak berada sebelum huruf sukun, secara umumnya kesemua qura' membaca dengan baris dhammah, seperti contoh wa antumul a'laun. Dan matan seterusnya wa ba'dal ha kasru fatal ala ma'al kasri qabla al ha awil ya sakinah. Maksud matan tersebut ialah sekiranya huruf mim jamak berada sebelum huruf sakin dan sebelum huruf tersebut huruf ha, manakala sebelum huruf ha tersebut terdapat huruf ya mati atau huruf yang berbaris bawah. Cara bacaan pada huruf mim dan ha berkenaan di kalangan qura' sebagaimana berikut. Contoh yang pertama, Abu Amru membaca huruf mim dengan baris kasrah ketika wasal, seperti contoh alaihimil qital. Matan yang seterusnya adalah wa fil wasli kasrul ha bidhamma syamlaha. Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan baris dhammah pada huruf ha dan huruf mim ketika wasal, seperti contoh alaihumul qital. Matan seterusnya kama bihimul asbab thumma alaihimul qital wa likulli bil kasri mukmila. Matan tersebut menyatakan bahawa qura' selebihnya membaca dengan baris kasrah, iaitu baris bawah pada huruf ha, dan baris dhammah pada huruf mim, kecuali Imam Hamzah pada 3 kalimah khusus yang telah dinyatakan di awal bab ini, iaitu alaihum, ilaihum dan ladaihim. Bab yang ketiga adalah bab al-idgham al-kabir. Idgham dari sudut bahasa adalah memasukkan, dari segi istilah pula menyebut dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid, iaitu bersabdu. Idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham kabir yang bermaksud berjumpa dua huruf yang berbaris. Idgham saghir pula huruf yang pertama sukun, iaitu mati, huruf kedua berbaris. Sebab yang menyebabkan bacaan idgham iaitu yang pertama, tamasul, dua huruf yang sama. Yang kedua, tajanud, yang bermaksud sama makhraj berlainan sifat, atau persamaan salah satu antara makhraj dan sifat. Yang ketiga, taqarrub,
yang bermaksud huruf yang berhampiran makhraj dan sifat berhampiran makhraj berlainan sifat. Matan disebutkan dalam bab ini adalah wadunakal idgham al-kabir wa qutubuh Abu Amrin wal Basriyu fihi tahaffala, yang bermaksud dalam bab idgham kabir ini secara sahih bacaan idgham yang dimaksudkan adalah bagi riwayat As-Susi, walaupun secara jelas dalam matan ini menyebutnya Abu Amru. Matan yang seterusnya, fafi kilmatin anhu manasikakum wa ma salakakum wa baqil bab laisal mu'awwala. Apabila berjumpa dua huruf utama lain, iaitu seumpama ataupun serupa yang berbaris kedua-duanya dalam satu kalimah, Al-Susi tidak membaca dengan idgham melainkan pada dua kalimah, iaitu manasikakum dan juga masalakakum. Matan yang seterusnya adalah wa ma kana min mithlaini fi kilmataihima fala budda min idghami ma kana awwala kaya'lamu ma fihi huda wa tubi' ala qulubihim wal afwa wa murtamathala. Matan ini menyatakan bahawa apabila berjumpa dua huruf yang sama yang berbaris kedua-duanya pada dua kalimah, Imam As-Susi membaca dengan idgham huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Contoh yang pertama adalah watubi' ala, yang kedua fi huda, yang ketiga pula ya'lam ma tusirrun. Al-Susi membaca dengan tiga wajah. Wajah yang pertama adalah al-qasr, iaitu 2 harakat. Yang kedua adalah tawassut, iaitu 4 harakat. Yang ketiga mad isba', iaitu 6 harakat. Matan yang seterusnya adalah idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhatab awil muktasat tanwinahu aw muthaqqala ka kuntu turaba anta tukrihu wasi'un alimun wa aydan tamma miqatu musila. Yang pertama, huruf mutamatsilain yang pertama adalah huruf ta mutakallim. Contoh kuntu turaba. Yang kedua, huruf mutamatsilain pertama adalah huruf ta khitab. Seperti contoh afa anta tukrihu. Yang ketiga pula huruf pertama bertanwin wasi'un alim. Yang keempat, huruf pertama bertasydid fatamma miqatu rabbih. Bab yang terakhir adalah bab hak kinayah. Matan yang disebutkan dalam bab ini adalah walam yasiluha mudmarin qabla sakin wa ma qablahu at-tahriku likulli usila wa ma qablahu at-taskinu libni kathirihim wa fihi muhana ma'hu hafsun akhwila. Hak kinayah adalah huruf hak ganti nama, iaitu dhamir yang merujuk untuk seorang lelaki. Yang pertama, terdapat sebelumnya huruf berbaris dan selepasnya huruf sukun, iaitu mati. Seperti contoh lahul mulku. Hukum bacaan adalah tanpa silah bagi semua qura'. Yang kedua pula, terdapat sebelum dan selepasnya huruf sukun, iaitu mati. Seperti contoh min husmuhu. Hukum bacaan adalah tanpa silah bagi semua qura'. Yang ketiga pula, sebelum dan selepasnya huruf berbaris. Seperti contoh inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Hukum bacaan adalah silah bagi semua qura' dengan kadar 2 harakat, kecuali apabila terdapat selepasnya huruf hamzah qata'. Seperti contoh alam yarahu ahad. Hukum bacaannya adalah tertakluk kepada hukum mad munfasil. Yang keempat, sebelumnya huruf mati dan selepasnya berbaris. Seperti contoh fihi huna. Hukum bacaan bagi Ibnu Katsir membaca dengan silah 2 harakat pada semua tempat dalam Al-Quran, manakala Imam Hafs membaca dengan silah sebagaimana Ibnu Katsir pada satu tempat sahaja, iaitu wa yakhlud fihi muhana. Pada kalimah yang lain, Hafs membaca tanpa silah sebagaimana qura' yang lain. Alhamdulillah, ini sahaja pembentangan dari saya tentang qiraat ilmi. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan mungkin yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. InsyaAllah apa yang disampaikan dapat kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.